Dan bermula mimpi ada 3 macam. Ni Nabi nak cerita. Mimpi yang duk mai kat kita hari-hari, tiap-tiap malam ni, dia ada 3 macam mimpi. Pertamanya, mimpi sebenak-benak mimpi. Satu. Iaitu mimpi yang betul dan bukan mengigau. Ataupun kita di sini kata mamai. Dia kata, hang mamai kot, tidur tak basuh kaki. Itu dia panggil mimpi tak betul. Dia kata mimpi bahagian yang pertama ni ialah mimpi betul dan bukannya mengigau. Dan bukannya mimpi yang disertai syaitan. Ini mimpi yang pertama. Maka iaitu tiap-tiap mimpi yang dilihat di dalamnya barang yang menyukakan hatinya. Seperti dilihatkan dirinya dalam syurga. Ini mimpi betul. Tidur mimpi duduk dalam syurga. Syurga tak pernah tengok, tapi tempat tu dipaham sebagai syurga. Begitu. Ataupun mimpi yang ada takbirnya menyukakan hati. Kalau tak mimpi syurga pun mimpi satu yang baik. Contoh apa dia? Contoh mimpi jumpa keluarga terdekat pakai serba putih. Itu mimpi baik. Ayah kita meninggal dah bertahun dah. Satu dia mai kat kita dalam mimpi. Mai pula dengan pakai kepiah putih, jubah putih, dengan ayam muka yang putih bersih. Mai, dia cuma kata, hang, ayah rasa tak bangkit tahajud lama dah kot. Ayah mai kata lagu tu. Tak payah cari ustaz, takbir lah. Bangkit ambil semayang lah. Bangkit duk ujung katil, lagu duk picit kenin, duk fikir lah, awak orang tua ni mai malam ni, awak dia mai tanya tak semayang ke tak ke apa-apa, tak mayang juga. Tak ada guna. Kan? Macam tu punya mimpi, tahu dah. Yang mai ni ayah kita, dia pun dah meninggal lama, dia mai pula pakaian putih, mai pula cakap lagu tu. Mai cakap kata, hang ni ayah duk rasa lama dah ni tak bangkit tahajud. Itu mimpi minallah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan dia sayang kita. Dia nak suruh kita bangkit sujud pada dia. Satu. Seperti mana terlihat di dalam mimpimu itu akan dirimu kena ikat. Dan sebagainya. Itu mimpi baik. Dia kata. Mimpi kaki kena ikat. Kalau berdasarkan hadis Nabi SAW, mimpi kena ikat kaki ni bagus. Tetapi melihat pada keadaan yang bagaimana. Kalau satu orang tu duk sihat, duk dalam kerukunan rumah tangga, duk dalam keadaan rezeki yang lapang, tiba-tiba mimpi kaki kena ikat. Itu mimpi bagus. Maknanya dia akan kekal dalam keadaan macam tu. Dalam keadaan bahagia, dalam keadaan rezeki yang lapang, dalam keadaan sehat, dia akan kekal dalam keadaan macam tu. Apabila mimpi kaki kena ikat. Dalam keadaan bagus macam tu. Sebaliknya, kalau mimpi kaki kena ikat, sedangkan masa dia mimpi tu, dia duduk lalokak. Yang tu memang punggah. Pasal apa? Pasal maknanya, lama lagi dah lalokak dia ni. Jadi, dia nak abang di sini. Dia kata, mimpi yang baik ni apa dia? Mimpi kena ikat kaki. Itu mimpi baik. Yang kedua, dia kata mimpi jenis yang kedua adalah mimpi syaitan. Ini mimpi yang kedua. Iaitu mimpikan segala perkara yang ditakuti. Seperti kena tekan hantu. Ini dia kata mimpi daripada syaitan. Antum percaya benar ni? Mimpi hantu mai tindih. Ada orang bukan setakat percaya. Dia kena tindih setiap malam. Jadi dia bagi dia bukan soal percaya tak percaya lagi dah. Soalnya macam mana tak mau lagi kena tindih. Yang tu ya. Kita pergi duk tanya dia, hang percaya dah hantu tindih? Apa percaya apa? Aku tiap malam kena tindih, dia kata. Kawan saya sama mengaji di universiti tu. Dia ni pun satu kurus kering, muka pucat. Kawan ni. Dia tengok dia pun macam tak semangat. Sembang dengan dia. Saya kata, awak hang ni. Dia kata, tiap malam kena tindih hantu. Saya kata, hang cuba tidur, ambil ayat semayang, apa semua elok-elok, hang semayang, witir apakah dulu, baru tidur. Sopa ya, dia kata, tindih apa tu kak? Kita ni tak boleh nak bayang, pasal tak pernah kena tindih dengan hantu ni. Jadi saya kata dia, lah macam ni, kalau kita buat eksperimen, ni masa di universiti, hang tidur kati aku tidur kati hang. Dan sebelum tu saya tanya dia, selalu duk kena tu masa mana? Dia kata, masa nak lena. Saya kata masa tu lampu bilik menyala ke padam? Tanya dia. Menyala pun kena, padam pun kena. Dia kata, oh, saya kata kacau. Dia kata cuma kalau padam cepat lagi kena. Kalau menyala lambat sikit tapi kena. Okey, saya kata tak apa. Malam ni tukang. Dia naik pergi bilik saya tidur bilik dia.
Aku duduk tunggu ni bila dia ni nak main tindih aku, dia ni nak main lagu mana, dia ni mata merah ke, gigi tajam ke, tanduk ada tak ada ke, kalau ada patah ke tak ke. Duduk kepala kita ni pudut. Lena bangkit subuh esok lah, tak ada apa. Saya bangkit esok nak sembahyang subuh, lari naik pergi bilik kita, kena tindih di atas pula dah. Maknanya bukan masalah bilik, bukan masalah dia ni tak tahulah, hantu syok dengan dia ni. Kan? Dan bila kita tanya dia, hang mimpi ke? Dia kata tak. Ni duk elok-elok ni dia main tindih. Dia kata kita ni teringin nak tahu macam mana. Dia kata ni kadang-kadang dia kata duduk dalam bilik asrama, satu bilik 2 orang. Dia kata sebelah ni kawan ni duk bersembang dengan kawan lain lagi 3 orang duk bersembang. Sana duk bersembang, sini kena tindih. Saya kata serius ni macam ni. Dia memang serius lah. Dia orang Kelantan. Dia kata memeh. Ni dia orang duk sembang, telinga dia duk dengar sebiji-sebiji ni, 3-4 orang duk sembang ni, dia duk dengar tu, dalam pada duk dengar tu, sini tak boleh menguat lah. Dia kata bila kena tindih ni, jangan kata nak panggil orang tolong. Dia kata nak bergerak jari pun tak boleh. Kena tindih, dia kata nak bergerak jari pun tak boleh. Menyawa pun ketak dada. Dia kata aduh, terlepas tu. Dia kata apa tak tolong aku kena tindih. Dia kata duk nampak lagu bantai golek aja duk tindih. Tak ada siapa. Macam tu cerita dia. Jadi wallahu alam. Syekh Idris Al-Marbawi bawa amai cerita ni dalam kitab dia. Betul lah kot. Kan? So dia kata yang kedua ni, dia kata mimpi syaitan, iaitu mimpi perkara yang ditakuti, seperti kena tekan hantu, ataupun mimpi kena cekek, lagi karut, ataupun mimpi kena henyak, dia kata. Dan mimpi yang tiada berketentuan, ataupun ni yang kata mimpi syaitan, mimpi jenis yang kedua ni, mimpi tak ketahuan. Mimpi tak ketahuan. Seperti terkadang-kadang nampak ia akan dirinya berkawan-kawan. Kemudian sudahlah nampak beberapa kawannya jadi budak. Baru. Kita umur 5-60. Duk kawan dengan semua umur 5-60 ni. Sembang-sembang. Dia jadi budak-budak kawan tu. Jadi budak depan kita. Itu tak ketahuan lah tu. Tak ketahuan. Kan? Kemudian sudah pula jadi anak binatang. Daripada kawan umur 60 duk sembang dengan kita, tengok dia jadi budak. Dan pada kita terkejut jadi budak, jadi arnab pula, duk lompat. Dia kata ini, dia kata mimpi tak ketahuan. Ini mimpi syaitan. Kemudian sudah pula merupa barang yang ditakuti daripada barang yang dibenci. Daripada rentua umur 60, tahu jadi budak-budak, tahu jadi arnab, tahu berubah jadi apa? Satu yang menakutkan kita. Macam ni punya mimpi, dia kata apa? Syaitan. Maka semua itu mimpi yang disertai oleh syaitan. Itu mimpi jenis yang kedua. Okay. Mimpi jenis yang ketiga, iaitu mimpikan barang yang masyghul dan barang yang dicita-citai amat oleh hati. Masyghul ni maksudnya otak ni penat duk fikir benda tu. Duk fikir ni baru keluar universiti anak kita. Baru keluar universiti duk fikir nak kerja. Duk fikir ni nak kerja apa, ni nak kerja apa, nak minta PTD ke, kalau di Kedah ni nak minta KCS ke, ataupun nak minta pergi jadi apa, tang mana ke. Duk otak ni daripada celik mata pagi, tengah hari, petang sampai malam duk fikir yang tu. Malam mimpi jadi DO. Mimpi jadi DO tu PTD pun orang tak panggil pergi kursus, tak panggil pergi interview apa lagi, mimpi jadi DO dah. Jadi DO dah. Pasal apa? Pasal dia masyghul. Kepala otak dia ni sibuk dengan duk fikir nak jadi apa, itu mimpi mai dalam tidur dia. Dia kata maka itu, dia kata mimpi benda yang masyghul, yang sibuk duk fikir, penat duk fikir benda tu mai dalam tidur. Seperti satu orang yang gila mengaji dan gila menghafaz dan gila melancak pengajian dia. Jenis mengapai duk tiba-tiba dalam tidurnya nampak akan dirinya melancar dan payah dapat dan sebagainya. Dia sangkut dengan benda tu. Duk mengapai Quran ni, mengapai tidur, mimpi dia jadi hakim dah. Hakim musabaqah Quran antara bangsa. Baru daftar nama 2 minggu. Baru masuk, baru duk belajar kaedah nak hafal Quran macam mana. Tapi duk ingat yang tu, duk ingat yang tu. Malam tidur, dia ketua jemaah hakim. Dia ni. Pasal apa? Itu otak dia duk fikir, itu mai dalam tidur dia. Ataupun ingat dan juga bergantung hati pada satu musafir. Tiba-tiba dilihatnya di dalam tidurnya akan dirinya di dalam musafir. Ataupun sudah sampai ke tempat yang mau dipergikannya. Duk fikir ni. Duk fikir kata hari 8 hari bulan ni nak bertolak nak pergi umrah.
Duk fikir ni 8 hari bulan ni nak pergi umrah, 8 hari bulan nak pergi umrah, malam tu tidur tengok duk tawaf Kaabah dah. Pasal otak duk fikir hang tu. Betul tak betul? Kita biasa lalu benda tu? Betul. Benda tu kita terlampau fikir, dia main dalam tidur kita. Dia jadi macam tu. Maka yang demikian itu semuanya mimpi yang tiada takbirnya. Macam ni punya mimpi, kalau pergi jumpa ustaz, tanya, ustaz saya mimpi. Kata saya ni lepas pergi London semalam. Ustaz ni ambil sejadah gulung-gulung, dia kibah atas belakang. Dia kata, ni karut buang masa aku. Dia kata. Kan? Sabda Nabi SAW lagi, farru'ya salihah bushra minallah. Sabda Nabi SAW, maka bermula mimpi yang sebenar, yang betul, itulah bushra. Itulah good news. Itulah berita gembira daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab bagus takbir mimpi itu. Baik, masalah dia kata mimpi yang betul adalah penyukaan daripada Allah. Sesungguhnya jikalau satu orang telah mimpi dirinya melihat Nabi dan mencium tangan Nabi. Yang ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Nabi kata man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Dan satu riwayat lain dia kata faqad ra'ani fil yaqazah. Siapa mimpi tengok aku di dalam mimpi dia, sesungguhnya dia tengok aku betul. Pasal apa? Iblis, syaitan tak boleh nak merupa-rupa Nabi. Ditegah, dilarang dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal mulianya Nabi SAW ni sampai macam tu. Mulia Nabi Muhammad ni sampai Allah tidak benarkan iblis, syaitan merupa-rupa dia. Demikian mulia yang kata Nabi Muhammad SAW ini. Baik. Tiba-tiba kita dianugerahkan Allah, telah dikurniakan oleh Allah mimpi jumpa Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Satu benda yang semua orang Islam teringin, tapi bukan semua orang dapat. Teringin, tak dapat. Nabi mai, Nabi pegang dada dia, Nabi pegang hubung-hubung kepala dia, Nabi kucup dahi dia, ataupun setidak-tidaknya Nabi suar tangan, dia cium tangan Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka di antara yang dikatakan mimpi baik ataupun mimpi yang merupakan bushra minallah, satu good news, satu berita baik daripada Allah itu ialah mimpi jumpa Nabi dan dapat cium tangan Nabi SAW. Maka itulah satu mimpi yang sebenar. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati. Tak ada manusia yang kalau dapat mimpi itu dia tak gembira. Tak ada. Manusia kau dapat yang tu Allahu Akbar. Cuma kena jaga. Kena jaga apa? Kalau boleh tu saya cerita kat orang. Pasal itu anugerah Allah untuk kita. Takut kalau kita tak boleh jaga. Takut cerita itu membawa kita kepada riak. Takut. Kecuali kita boleh jaga benda tu. Kita cerita tapi kita selamat daripada riak, daripada ujub, daripada sum'ah. Kita selamat daripada sifat-sifat mazmumah. Dan kita cerita tu manfaat dia lebih kepada orang yang dengar, cerita. Tapi the best is apa? Tak usah cerita. Allah bagi dekat kita ayat mata, ayat cerita. Menceritakan kegembiraan anugerah Allah kat kita ni, biar ayat mata kita saja cerita. Sudah, mulut tak mau cerita. Pasal itu anugerah istimewa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu. Baik. Dan itulah satu perkara yang menyukakan hati, kerana orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi itu alamat kebahagiaan dan alamat keagamaannya. Alamat dia orang bahagia, alamat agama dia bagus. Begitu. Dan seperti satu orang mimpi melihat mak ataupun bapa ataupun mana-mana saudara yang telah mati di dalam tidurnya, tiba-tiba datang memakai pakaian putih. Maka itu pun satu daripada perkara yang menyukakan hati juga. Kita cerita tadi. Kerana melihat mak ataupun bapa itu sudah cukup satu kesukaan. Umur kita hari ni pun dah 60, dah 70 kan. Mak ayah kita mati tak tahu dah berapa zaman dulu. Rindu, dendam hanya Allah yang mengetahui. Tiba-tiba dia main dalam tidur kita. Itu pun dah cukup. Tak tahu cerita dah. Pasal apa? Pasal orang tua ni meninggal zaman tak ada kamera dulu ni. Sekeping gambar pun tak ada. Kita nak tunjuk dekat anak kita, dekat cucu dia, dekat cucu kita, dekat cicit dia. Kita nak tunjuk ni kat anak kita, inilah tok hampa, inilah mak ayah, inilah ayah dulu. Nak abang, inilah tok wan. Nak tunjuk pun gambar pun tak ada. Zaman tu tak ada gambar.
Kita pun teringat lagu tu tak ada gambar boleh tengok. Tiba-tiba dia mai dalam mimpi dengan pakaian putih. Mai tu pun, itu sudah satu kegembiraan untuk kita. Apatah lagi mai dengan alamat memakai putih. Maka itu alamat ahli syurga.